makin jauh pula. Dekat tu kot, dekat volume tu kan? Volume. Tadi aku lupa record aku jadi mula. Sekarang lupa record. Boleh ni yang mana dia? Kalau kau kat situ kat sini kan? Mana dekat sini? Ni. Setting volume. Kalau kat master tu boleh ni kan. Sebab tadi power kuat, mesti tentu. Cuba cakap. Kita okey tak? Okey. Okey. Baru clear. Dengar. Testing mic ni. Okey, baru clear. Ni apa Nazrul lagi sekali. Tak dengar lah. Yang cerita pasal syarikat apa semua tak dengar. Oh, dengar. Tak awal tak? Ada angin. Idea asal cukup fikir sini. Okey. Idea asal projek kami yang kami perolehi perniagaan pensedia yang menghasilkan produk berasaskan ladang hitam. Nama syarikat tersebut ialah Cantombi Enterprise yang bertempat di RTP Bukit Paya Manisur Kedah. Keluasan ladang beliau ialah 2.6 hektar yang mempunyai tenaga kerja seramai 8 orang dan masih menggunakan kaedah tradisional dalam menghasilkan ladang hitam. Dia punya mic tu kan? Kita letak Untuk menghasilkan ladang agar perbezaan beliau berjalan lancar laptop ni yang auto kan? permintaan yang tinggi. Penyataan masalah yang pertama, ladang yang dilerai tidak menggunakan kebersihan dengan pencegahan. Yang kedua, buah lada yang dihasilkan dengan menggunakan kaedah tradisional tidak berkualiti kerana buah lada yang dihasilkan akan pecah dan rosak semasa proses dijalankan. Yang ketiga, peladang mengambil masa yang lama untuk proses penggeledahan. Yang laptop tu nanti auto. Jadi apa dia yang buat tak limit. Kalau itu Google Meet punya setting. Noise apa? Noise isolation. Okey. Dengar okey. Okey. Kita masuk kepada objektif pula. Yang pertama, kebersihan terjamin. Proses peleraian lada akan diproses menggunakan mesin berbanding kaedah tradisional yang mempengaruhi kebersihan persekitaran yang tidak bersih dan menggunakan anggota badan seperti meminjak lada tersebut. Lada yang telah diproses akan terus memasuki satu tangki yang khas yang disediakan pada mesin. Yang kedua, peleraian lada lebih sempurna. Buah lada akan dapat dipisahkan dari tangkai dengan lebih sempurna dan tidak akan merosakkan buah lada seperti yang ada pada gambar. Buah lada sebelum dileraikan dan buah lada yang dileraikan dengan tidak sempurna. Itu perbezaan antara Jadi dia dapat menghasilkan zat lada saiz A dan saiz B. Lada yang telah dileraikan akan dihasilkan mengikut grade yang bersaiz besar dan grade yang kecil. Lada bersaiz A iaitu melebihi 5.00 mm. Lada bersaiz B pula kurang daripada 4.99 mm. Ya. Okey. Sekarang saya akan menggunakan input dengan output. So kita ada 6 dan atau button, kemudian button, limit sensor induktif, sensor foto
elektrik turbin dan load cell sensor. Nah, dalam output ada 5. Pertama, motor rotary sebagai motor untuk mengawal keadaan masuk lada. Kedua, motor roller sebagai motor berputar untuk merelaikan lada. Ketiga, lampu hijau A, mesin motor sedang dijalankan. Apabila motor mesin dijalankan, lampu hijau A akan menyala. Lampu hijau B akan menyala apabila lepas mesin ada ruangan untuk masuk di lada. Lampu merah akan menyala apabila lampu lada dalam mencapai tahap yang ditetapkan. Okey. Menarai input start button untuk menghidupkan mesin, stop button untuk matikan mesin, emergency button untuk matikan aliran elektrik dengan segera, inductive sensor mengesan tangki atau bekas pengisian lada, sensor fotoelektrik mengesan masukkan isi padu lada, dan load cell sensor mengira isi padu berat lada. Bagi senarai output, motor rotary untuk mengawal kadar kemasukan masuk ke bahagian roller. Motor roller untuk gendang berputar. Lampu hijau A, mesin motor sedang dijalankan. Lampu hijau B untuk menyala apabila bekas masih ada ruangan. Lampu merah untuk beritahu tangki atau bekas pengisian lada sudah penuh. Okey, sekarang saya sampai selesai. Dulu tekan start button dulu dan memberi elektrik masuk motor rotary. Lepas tu sampai capacitive sensor untuk menekan masukkan tangki bola lada. Kalau dia tak menekan lada, dia akan tidak akan jalan. Dia tak akan jalan sampai dia menekan lada. So rotary valve pun akan ramah. So kadar bola lada masuk ke bahagian roller. So dia akan membawa lada itu masuk ke bahagian roller. Lepas tu roller akan berjalan dan proses melelai bola lada akan dijalankan. Selepas lada yang telah dilelai akan industri akan mengesan isi padu lada. Kalau tidak mengesan isi padu lada, dia akan ulang balik proses yang ada rotary valve ulang balik. Jadi proses itu dia berfungsi pada menekan paras isi padu lada. Kiranya kalau padu lada itu sudah mencukupi, mesin akan stop sendiri. Dan prosesnya tentunya yang menyebabkan dari bola lada itu beli bahan, beli bahan kita semua. Ya, nanti kita kata program kata paras lada yang digunakan. Ini lada. Ya, okay. So ini konsep untuk kumpulan kami. So yang atas kamu tu semua sama sebenarnya minggu lah. Yang ini untuk sen ini dan yang ini ada ini untuk sen depan.
jenis hot product ada hot elektrik dengan lagi satu hot chemical. So hot elektrik ada 6, ada motor, MCB, lamp, indicator, wire connector, switch dengan sensor. So motor dah ambil dua, satu 24 volt, satu 12 volt. So setiap ini kita ambil satu. MCB kita ambil 6 ampere dengan lagi 16 ampere. Setiap ini kita ambil dua. Lamp atau indikator kita ambil ada merah, hijau, oranye dan pilot lamp juga. Semua kita ambil dua setiap ini. Wire dan connector ambil multi-core, ada hitam, biru, kuning dengan merah. So setiap ini kita ambil satu. Kita ada push button merah dengan hijau dan selector, dan satu emergency. Sensor ada induktif dengan kapasitif, dua setiap ini. Dengan mechanical ada 10, ada control box, brake, aluminium angle iron, safety tag, PLC, limit switch, aluminium square dengan screw atau enggak. Control box kita ambil dua, brake ambil dua, aluminium ada 5, aluminium angle 3, angle iron 3, safety tag ambil satu, PLC satu, limit switch. Ada short level dengan long roller. So setiap ini kita ambil dua, aluminium square ambil dua, screw dengan nut ambil satu. So anggapan total cost untuk projek kita 1.000 dan 3 kita elektrik. Ini untuk projek ini. Contoh yang pertama tu ada nombor yang 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yang satu tu Opel yang mempunyai rotary valve di dalam tu. Satu yang kedua tu ialah motor untuk rancang rotary valve. Yang ketiga tu ialah motor untuk menggerakkan roller. Dan kelima tu yang ketok itu ialah sistem elektrik. Satu, kelima, 5, 6 dan 7 tu ialah keluaran. Yang kelima tu keluaran pertama iaitu dada yang bersih grade A. Nombor 6 tu ialah keluaran kedua iaitu keluaran dada yang grade B. Dan yang di belakang tu nombor 7 tu ialah keluaran yang menakutkan tangkal. Tangkal dua. Keluaran tangkal. Ini contoh keadaan mesin. Ini saya mesin. Ini adalah teribang kami. Ini adalah roller. Proses mekanikal projek ini yang pertama mengawal cadangan melada. Proses ini menggunakan Opel rotary. Proses ini bertujuan untuk mengawal kadar kemasukan melada. Belum untuk proses yang sebenarnya. Proses ini memastikan lada dari tangki mempunyai jumlah lada yang banyak dapat dikawal supaya lada tersebut keluar dengan jumlah yang sedikit sebelum ke proses penderaian. Proses ini bertujuan bagi memastikan proses penderaian dapat diproses dengan sempurna. Sekiranya jumlah lada yang dikeluarkan dari Opel dapat mengikut jumlah yang ditetapkan. Motor
foto yang digunakan pada Oppo ni dalam video tersebut. Maksudnya ni kat Oppo tu kita masukkan buah darah yang banyak dan dia akan mengawal buah darah, mengawal masukkan buah darah untuk ke proses penjeraian. Sebab ya saya kira tiada berterima untuk mengawal keadaan ini. Buah darah akan terus masuk banyak ke bahagian muda untuk proses penjeraian. So bikin akan berledar lah sebab dia menerima beban tinggi kalau tiada berterima ni. Kena tiada pengawalan untuk masukkan kadar ni. Itu penting untuk ingat. Penting lagi. Proses sebenarnya proses penjeraian darah dari kanker. Proses ini menggunakan ruler yang telah dimodifikasi mengikut kesesuaian bola darah. Proses ini amat penting di mana dengan nama sini iaitu proses memisahkan bola darah dan kanker. Bola darah dan kanker darah yang dilepas tadi akan diaktifkan ke dalam yang diberikan. Okey, bahagian ni dia menggunakan ruler untuk menghasilkan geseran. Contoh macam tadi gambar tadi bola darah tu dalam kata-kata tu banyak. Lepas tu okey. Kita lagi. Sampai yang ada lagi. Jadi nak yang mau proses bola tu masuk ke dalam ruler, dan bola tu ruler tembus pusing dan menghasilkan geseran. Di situ ruler ni telah dimodifikasi dengan mengikut kesesuaian bola darah sebab ruler ni dia tak boleh terlalu laju dan terlalu jahat sebab dia boleh merosakkan kualiti bola darah tu. So kami dah modifikasi dengan untuk mendapat kualiti yang elok lah bola darah. Dan akhir sekali proses pemberian sel darah. Selesai saja proses menggunakan darah, pancar darah akan keluar dengan dimasukkan ke tangki. Sebelum darah dimasukkan ke dalam tangki, darah tersebut harus diadakan mengikut grade, iaitu grade lebih besar dan grade lebih kecil. Untuk proses pemberian ini kami menggunakan slag aluminium yang mempunyai lubang yang besar 5 mm. Oh, ni cerita sama kan? Okey ni pendek kata skip. Ni betul. Pendek kata ni skip. Tak payah tahu sebab dah terang tadi dah. Next, pergi next slide. Okey, ya, next slide. Ni dia. Ini slag aluminium yang berfungsi sebagai penapiskan untuk grade besar dengan grade kecil. Kami menggunakan slag aluminium yang mempunyai lubang diameter 5 mm, iaitu buah yang melebihi 5 mm akan terlekat di slag aluminium ini dan buah yang kecil akan lepas bawah ke tangki yang sebelumnya. Tengok sikit. Kumpulan dengan penghasilan harga yang bersih dari projek kami ini, kami menyatakan negara dapat meluaskan pasaran lada negara dengan lebih besar kerana kebanyakan negara luar semestinya mencari produk yang bersih dari segi prosesan awalnya hingga akhir lada tersebut. Dari segi pemprosesan kami dapat menghasilkan lada yang sempurna dan tidak pecah. Oleh itu harga dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan bermutu tinggi berbanding dengan lada yang rosak sebab pemprosesan secara tradisional. Dari segi pemprosesan juga, projek kami mampu menghasilkan lada mengikut dua grade, iaitu A dan B. Dengan ini pendapatan daripada lada ini dapat ditingkatkan
dengan penjualan lada yang bergrade A kerana kebanyakan pembeli lebih gemar lada yang bersaing lebih Itu dia apa ni? Saya nak tanya, saya nak tanya. Tak nampak lah. Okay. Mesin tu dia kapasiti dia berapa kilo mungkin saya tak dengar tadi. Dia boleh masuk berapa kilo? Yang kata anda kan boleh dapatkan 2 kg. 2 kilo lah. Maknanya nanti kalau kata Tapi dia mampu dia pada kilo sebab dia sekali buku tu dia sekali kan. Selagi tangki yang kami sediakan tu tak penuh, tak sampai barang kesukaan dulu, mesin tu nak termati. dia akan jalan lah Dia akan jalan. Berapa lama? Lagi tak sampai pada dia. Kalau kata 2 kilo tu berapa lama masuk ambil? Kalau dalam 2 kilo tu mungkin dia lebih cepat daripada proses sini. Dia ada berapa apa? Grade dia ada grade A, grade B saja. 2 grade kan? Cah kepada 2 grade saja. Ya? Cah kepada 2 aja, A dan B. Dia ada A dan B. Proses ni mungkin contoh kalau proses tradisional yang dia masuk dalam 3, proses ni mungkin dia masuk dalam setengah jam. Mungkin lah. Mungkin. Grade tu kan? Hmm. Grade A dan B kan? Apa saya? Antara grade A ni ya? Tak. antara yang apa tu? Sekejap ni, grade A dan B tu, awak kata grade A 5 mm kan? Ya? Grade A 5 mm, grade B 4.99. Ya. Kecil tu toleran dia boleh beza ke? Jadi tak boleh lah. Tak, grade A awak 5 mm, grade B 4.99 mm. Toleran tu kecil dah, boleh beza ke? Boleh mesin tu dapat beza ke A dengan B sebab toleran kecil? 0.01. Kami buat satu macam penapis pelik aluminium tu untuk baru. Dan pun ada yang berproses lagi dia akan letakkan pelik aluminium tu. So yang buah yang besar dia akan terletak, yang buah kecil dia akan dia turun sebab dia meter buah tu dia meter lubang tu 5 mm. So buah yang lebih 5 mm dia akan terletak, dia akan masuk tangki yang grade A dan buah yang kecil akan jatuh masuk tangki grade B. Awak tengok dekat yang awak plate ni, awak tunjuk plate ni kan. Awak tengok toleran daripada satu plate ke satu plate pun bukan 0.01 tau. Dia besar lagi pada awak punya toleran. Ya? Buka plate tadi. Plate tadi. Tadi gambar tadi. Gambar plate tadi. Yang Gambar bulat tadi. yang kata filter aluminium tu. Gambar plate aluminium tu. Tadi. Yang tadi, yang tak payah ubah. Gambar tadi. Okey, lagi. Ni lagi. Awak tengok dekat sini ni yang orang dah pakai kan. Ini memang mesin sedia ada kan. Ni gambar plate ni. Ini besi nanti. Yalah, tapi maksud saya adalah awak tengok toleran dia daripada kecil ke besar sikit tu toleran dia besar lagi tau. 0.05 ke? 1.5 kan? 0.5 mm. 0.5 mm toleran dia. Awak punya 0.01. Tu 1.5 dengan 2 mm. Maksudnya yang pun kami keluar tu ni kan tak sama dengan diameter plate ni. Bukan tak sama. Awak mampu ke buat mesin yang toleran dia kecil tu. Awak bagi dua saiz. Satu 5 mm, satu 4.9 mm. Faham tak? Jadi dia punya antara perbezaan 5 mm dengan 4.99 tu terlalu kecil. Jadi itu yang Cik Nazri maksudkan. Tolerance awak tu terlalu kecil. Jadi awak kena tukar saiz. Dia dengan teknik itu dia beza memang sikit tapi dia lebihkan ada juga besar di kecil. Kalau yang buah ada besar tu dia akan lekat yang boleh
maksud saya adalah Yang awak mana yang mana terdekat pada plate aluminium tu, itu dikira buah grade A dan yang jatuh tu dikira grade B. ya, tapi grade A dengan B awak tu kecil sangat turunan dia. Jangan susahkan diri, bagi besar sikit tak apa. Awak jarakkan contoh 5 mm dengan 3 mm. Macam tu Cik Nazri minta. Boleh? Okey, betul. Sebab 5 dengan 4.99 kecil sangat 0.1. Jadi kita takut nanti tak ada perbezaan, kan? Sebab nanti kami akan ukur nanti. Kami ambil minit kali pun kami akan ukur 2 biji yang berbeza tu. Okey. Jadi awak punya ni maksudnya 5 dengan 3 kan? 5 dengan 4. Jadi dengan poin-poin tu kita jangan terlalu rapat sangat. Faham tak? Boleh? Boleh Cik Mat? Boleh. Ah. Tak, ni apa ni Bat yang Cik Salam beritahu Cik Salam dengan apa Cik Nazri beritahu tu, takut kamu tak mampu nak buat lubang besar tu. Faham tak? Itu takut kamu tak boleh buat lubang besar tu. Jadi itu yang Cik Salam dengan Cik Nazri minta bezakan 3 mm dengan 5 mm ya. Okey. So penulisan objektif dong. Tengok slide. Okey. Buka objektif. Kebersihan terjamin. Ya. Bagi tengok ni. Ya. Tak, buka yang nombor 2, objektif nombor 2. Itu nombor 1, nombor 2. Objektif. Ada yang kedua. Ya, tak betul. Ada 3 lah objektif. 3. Contoh yang awal tu, satu mereka proses guna tradisional. Boleh ada yang menggunakan Depa nak tengok objektif ni. Okey, tengok nombor 3. Itu nombor 2, nombor 3. Ini. Ya, objektif tu tulis pada satu slide tadi tu. Objektif dia apa dia? Dapat menghasilkan grade A dan grade B. Okey. Itu objektif ketiga. Objektif yang kedua tadi apa? Belum ni. Ya, nombor 2. Penilaian sempurna. Ya, itu. Penilaian yang lebih sempurna. Sempurna tu macam mana nak kira sempurna tu? Nak kena pergi Sabah ke? Kira boleh ada yang Nazrul pula. boleh. Badrul dah Nazrul pula. Nazrul dengan Yap pula. Tekan objektif 2 ni, Nazrul dengan Yap. Yang mana? Tekan kan, Nazrul, tekan kan. Projek ni nak buat tu. Kalau menggunakan kaedah tradisional, buah lagi itu senang merosak dan susah lah. Bila senang merosak, kualitinya jadi tak berkualiti, jadi kurang bermutu lah. Sebab kaedah tradisional, mereka menggunakan kaki untuk pilih permulakan yang kaki besar. Mereka menggunakan kaki, pijak-pijak dan mereka akan hasilkan yang dan mereka akan dan tidak menggunakan dengan sempurna lah dari mencari bola dulu. Bat senyap. Bat diam dulu. Bat diam dulu, Bat. Okey. Bat dengar aja dulu kawan cakap. Okey? Okey. Okey. So maknanya daripada kaedah konvensional dia menggunakan kaki kan? Ya. Dan kaedah konvensional dia guna kaki. Ya. Jadi dalam apa kita bilang kajian literasi nanti dalam report you kena masukkanlah gambar orang yang menggunakan kaki tu macam mana proses dia. Faham tak? Jadi kita boleh compare lah. Jadi kita tak letak. Sepatutnya
maksudnya kaki ke guna tangan ke tak kisah. jadi kena masuk dalam report, kena masuk lah. Patut dalam slide ni pun kena masuk supaya kita boleh bezakan. Dan kalau kata objektif dia lebih baik kata guna kaki ataupun manual ambil masa 1 jam 1 kilo. Guna cara mesin awak ni dapat 3 kilo dalam sejam. Itu lebih baik objektif tu. Yang tu mungkin kami dah buat mesin, kami akan buat mesin. Dah bukan kami buat mesin. Kami nak buat mesin macam tu. Macam tu. Okey. Objektif yang kali yang paling nampak apa yang Kalau kata nanti kalau anda tengok manual berapa, kalau duduk pijak dengan kaki tu dia skelo dapat berapa jam. Mungkin benda yang boleh diukur. Itu cadangan objektif kita. Boleh? boleh. Jadi kita baca dia kata dia boleh dilerai. Dengan tak boleh dilerai ni dia macam tak nampak. Jadi Encik Syam kemudian mencadangkan. Dengar suara dia? Okey, dia mencadangkan kalau guna kaedah manual, okey, dalam 1 jam dia boleh dapat 1 kilo katakan. Tapi bila menggunakan kita punya mesin ni, dalam 1 jam boleh dapat 4 kilo. Jadi bila awak buat projek nanti awak kena dapat kalau 4 kilo tu dalam masa tempoh 1 jam. Faham tak? Jadi kita ada ukuran kat situ. Jadi kalau tak dapat, maknanya tak berjaya lah. Tapi tak kisahlah. Jadi maksudnya ada satu ukuran. Faham tak? Kita nak buat dalam 1 jam 4 kilo. Guna manual 1 jam setengah kilo. Jadi ada perbezaan kan? Itu yang Cik Isyamuddin masukkan. Jadi kita betul kita punya objektif tu. Faham Okey. Ini ada soalan terakhir, rotary valve tu. Okey. Rotary valve tu kan yang awak kata ada sirik 6 tadi tu kan? Okey ni. Lagi. Sebelum. Lagi ada rekaman sebelum. Ni. Okey. Yang ni awak okey. Yang ni fabricate sendiri ke? Ya. Yang ni fabricate kan? Ini nanti akan fabricate sendiri ke? Buat. Awak buat sendiri ke ataupun awak beli dah siap? Buat sendiri. Boleh buat sendiri? Okey. So dia guna apa? Aluminium? Dia guna aluminium lah. Bukan Badrul. Ya. Cik Nagri nak siap jawab. Okey. Yang rotary valve tu macam mana? Dia guna aluminium yang kembang sikit. So awak kena dapatkan dia punya satu silinder yang besar tu. Boleh dapat ke? Saiz dia berapa saiz dia? Saiz dia kan awak nak buat ni, dia kan ada satu yang solid punya aluminium tau. Bulat tu. Yang ni JMDS saya rasa tak ada yang sebesar macam ni. Macam mana dia? Kami kan boleh pakai ni. Ya. Dia nama Iyak, dia nama Main, dia projek dia ni. Awak nak buat macam mana? Awak design ke dia silinder kan? Silinder tu saya berapa? Sebab awak kata aluminium. Yang rotary valve Motor itu kan dia bentuk bulat. Jadi bila potong-potong dapatlah dia punya rotary valve tu kan. Asalnya tu dia punya aluminium solid lah. Maksudnya yang kecil tu, yang gigi tu. Ya. Gigi dia. Gigi tu, dia pakai kecil. Tak, maksud Cik Nazri macam ni. Awak buat sendiri kan awak punya ni. Awak kata awak buat sendiri kan? Ya. So macam mana kaedah awak buat tu? Dia punya diameter dia berapa? Maksudnya dekat sini gambar rajah yang awak bagi ni sebenarnya tak lengkap lah. Seolah-olah macam bukan awak buat, seolah-olah awak beli siap. Nampak tak? Kalau kata awak buat sendiri,
Sepatutnya ada gambar apa, ada lagi lukisan yang lebih detail lagi yang kita kena buat sendiri. Faham tak? Macam mana gambar raja apa dia punya siri tu kena proses dia apa, awak kena terangkan lah. Faham? Sebab awak kata buat sendiri kan? Okey. Ini apa ni lah, kita apa komen dekat situ lah gambar raya, bukan salah, tak salah. Faham tak maksud kami ni? Boleh? Boleh. Okey, so ada apa lagi? Ada Saya nak tanya orang lain tapi Badrul je jawab, saya tak nak tanya orang. Kurang markah yang lain tau. Awak bincang ke tiga-tiga ni? Bincang, memang bincang betul ni ya. Semua bagi kerjasama lah. Kami buat informasi. Okey. Sebab yang bahagian ni yang paling kritikal lah, sebab yang ni yang nak tentukan dia masuk ladar atau bawah kan. So yang ni kritikal lah. Ya, Okey, itu je kot. Itu dah. Okey ya. Okey, so tahniah. Okey. Tahniah. Alhamdulillah. So saya harap projek ni jadilah dan ambil tindakan apa yang kami minta tu apa-apa yang kami bagi komen tu sila bagi perhatian lah apa betulkan balik awak punya apa ni objektif, okey, gambar raja ni apa yang kita minta, nanti ini semua akan masuk dekat dalam awak punya buku log apa yang kita minta tu, ini dalam buku log penting ni so itu je. Cik Mail ada apa-apa sebagai supervisor? Tak ada apa, tapi itulah yang Encik Syamuddin, Encik Nazri, Encik Salam beritahu tu, take note. Ada yang tulis kat kertas, ada tak? Yang tadi teguran-teguran. Jadi yang tu yang kena ubah. So bila nak pergi melawat ladang ni? Boleh je. Ada fikir. Habis PKP lah. Bawa lah, kampung kan? Ya. Yang kenal ni dia masuk dan ini dalam ni. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jemput dulu. Bak main jemput